Setelah kita dah 40 minit boleh dah. Ha? 40 minit boleh dah. Dia mana nak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi kepada semua yang sedang menonton di Facebook Abim Selangor dan juga Facebook YB Zawawi Mumuni, Esko Kerajaan Negeri Selangor bagi haiwan pengguna Kerajaan Negeri Selangor. Dan pada pagi ini, saya bersama dengan panel pada hari ini untuk sesi Forum Pengguna Arif Selangkah ke Hadapan Anjuran Angkatan Beli Islam Malaysia Cawangan Negeri Selangor dengan kerjasama Pejabat Esko Haiwan Pengguna Kerajaan Negeri Selangor yang sedang berada live secara langsung di restoran Kak Ani Syarah, insya-Allah. Alhamdulillah pada hari ini kita bersama-sama dengan seorang panel daripada AKPK, Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit Malaysia, AKPK Malaysia, untuk kita membincangkan satu tajuk yang menarik yang kena dengan kita semua. Saya pasti untuk kita survive dalam keadaan pada hari ini, dalam pandemik hari ini, iaitu berkaitan dengan bankruptcy. Apa langkah-langkah yang kita nak buat sebelum, semasa dan selepas. Baik, sebelum tu saya juga ingin ucapkan terima kasih kepada Ustaz Yaman, iaitu pemilik Kak Ani Syarah Restoran, insya-Allah, kerana memberikan kita ruang dan peluang untuk bersiaran langsung di restoran di sini pada hari ini. Dan saya juga mengalu-alukan kehadiran yang hadir di restoran Kak Ani Syarah pada pagi ini berserta dengan kawan-kawan yang sedang jogging di sekitar tasik, yang sedang main boat di sekitar tasik ini. Kita dapat bersama-sama untuk mendengar forum kita pada pagi ini. InsyaAllah pagi ini forum kita ialah episod yang kedua siri forum pengguna Arif Selangkah ke Hadapan. Kalau sebelum ni kita bersama dengan Fatin Nur Akila, Esko Abim Selangor sebagai moderator dan panel-panel. Hari ini bersama dengan saya, Fahmi Azhar, Esko Abim Selangor juga. Dan insyaAllah selepas ni, sesi lepas ni anda akan kenal lagi ramai Esko Abim Selangor. Jadi untuk hari ini saya bersama dengan seorang panel kita yang saya fikir saya tak perlu nak intro panjang. Semua orang patutnya kena kenal sebenarnya. Lagi dalam aspek kita berada dalam zaman sekarang, macam mana kita nak handle bisnes, macam mana kita nak make sure bisnes kita berjalan dengan lancar dan tidak orang kata tak ada hiccup dan sebagainya kan. Di pada hari ini saya bersama dengan Puan Nur Akmal binti Yaakob. Beliau merupakan Ketua Jabatan Pendidikan Kewangan Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit AKPK. Selamat datang Puan. Terima kasih. Okay, baik. Sebelum saya teruskan dengan soalan, mungkin Puan Akmal boleh cerita sikit apa tu sebenarnya AKPK kepada kami semua. Boleh sikit je intro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih kepada Azim kerana menjemput AKPK, iaitu Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit. Kami adalah sebuah anak syarikat Bank Negara Malaysia yang ditubuhkan pada tahun 2006. Kami mission kami ialah untuk membuat rakyat Malaysia berjimatlah, making prudent financial management a way of life for all Malaysians. Dia prudent tu bukan kedekut. Dia orang kata, oh prudent tu kedekut. Tak, dia tak kedekut. Dia pandai menguasai dan menjaga keuangan. Bukan saja keuangan diri tapi keuangan keluarga. Banyak kan. Jadi AKPK ada memberi 3 jenis perkhidmatan, iaitu kaunseling keuangan, program pengurusan kredit dan pendidikan keuangan. Dan di hari ini saya mewakili pendidikan keuangan. Tapi saya akan memberikan sedikit sebanyak tentang skop-skop atau servis yang kami berikan lah. Ya. So hari ini saya bersama Encik Khalil Jamaldin. Dia ialah pengurus Jabatan Corporate dan Komunikasi. Dan kami sebelum saya serahkan kepada Tuan Moderator, saya ingin memberitahu iaitu Agensi Kaunseling Pengurusan Kredit tidak melantik mana-mana ejen, dan perkhidmatan kami adalah percuma. Jadi kalau ada terima apa-apa phone call, saya mewakili Agensi Kaunseling Pengurusan Kredit ataupun AKPK, itu adalah scam, itulah tipu. Okay? Kami tak tahu pun Cik Fahmi ada loan, tak tahu. Jadi mana kami nak call Cik Fahmi, jadi mestilah ada bukan daripada AKPK. Thank you.
Alright, terima kasih Puan Akmal. Itulah dia AKPK. So sebab tu saya cakap tadi, kalau tak kenal, tak boleh kena kenal juga AKPK ni siapa. Jadi tapi kalau dengar tadi Puan Akmal ada cakap pasal scam kan, saya teringat YB Ustaz Zawi, Exco YB Ustaz Zawi ada buat satu pertandingan siapa untuk nak buat video hak pengguna. Tahniah, saya mengambil kesempatan ni ucapkan tahniah pada pemenang sebab dia menang PS5. Bukan senang-senang nak menang PS5, tapi alhamdulillah tahniah kepada beliau. Dan seterusnya saya ingat untuk kita start kita punya perbincangan pada pagi ini, mungkin kita tengok balik tajuk kita adalah berkaitan dengan bankrupsi ataupun nama tajuk penuh ni bankrupsi, langkah-langkah membina hidup baru kan. Ini kalau kita tengok tajuk mungkin kita dah bankrupt kan, tapi macam mana kita nak tengok sebelum tu, pada awalnya siri awalnya kita nak tengok sebelum tu macam mana. Tapi mungkin untuk orang pertama ni, mungkin kalau Puan Akmal boleh kongsikan sikit kepada kami beberapa angka ataupun statistik dan trend kadar bankrupsi ataupun muflis khususnya dalam kalangan belia dan khususnya di Selangor. Kalau boleh Puan Akmal kongsikan dari segi data 2019 ke data terkini kalau ada, dan impak sebelum dan semasa pandemik COVID-19 ni. Silakan. Terima kasih. Panjang soalan tu. Jadi kalau saya terlupa, you kena beritahu. Okey, saya maklumlah kan. Jadi tuan-tuan dan perempuan, what do you call that, data bukanlah data kebangkrapan ini tidak dikeluarkan oleh AKPK ya. Dia dikeluarkan oleh Jabatan Insolvency Malaysia. Jadi pada tahun 2014 hingga 2018 itu data kami yang paling yang the latest that we have, iaitu 95,000 orang Malaysia, rakyat Malaysia telah bankrupt. Itu ramai tu. Betul kan? Ramai. Daripada 95,000 tadi, kes yang negeri, kes yang paling banyak, you ingat negeri mana Pak? Selangor lah. Selangor lah. Betul. Di Selangor ada dalam 25,000 orang yang telah bankrupt, iaitu 26% daripada 95,000 tadi ialah daripada negeri Selangor. Dan kedua diikuti dengan negeri negeri mana kami? Kalau ikut populasi Perak betul? Johor. Johor Ya, dia daripada Johor, dan ketiga daripada Kuala Lumpur, keempat Penang dan baru Perak. Jadi kita tak tahu, mungkin di Selangor ni ada cabaran-cabaran dia lebih lah di Selangor. Ya, mungkin. Jadi kalau kita tengok kelompok umur pula, lebih daripada 55% adalah daripada umur 44 tahun ke bawah. Jadi dia ada umur yang bawah 25 pun ada bankrupt. Baru nak hidup. Itulah tu, baru habis belajar. Baru habis belajar dah bankrupt. Itu susah juga tu. Jadi kita akan terangkan lebih lanjut lagi lah. Jadi kita nak tengok pula, dah bankrupt, kita nak tahu mengapa mereka bankrupt. Apa jenis pinjaman yang membuatkan mereka bankrupt. Kalau ikut statistik insolvency, dia kata yang paling besar ialah pinjaman peribadi. Betul lah tu. Kalau ikutkan umur 35 tahun dan ke atas ni, banyak pinjaman peribadi sebab terutama sekali kaki tangan kerajaan. Tak kira lah kaki tangan kerajaan tempatan ke negeri, sama je. Sebab tuan-tuan dan perempuan ni memang suka ambil pinjaman peribadi. Kalau saya tanya, Pak Long nak ambil pinjaman peribadi ni buat apa? Tak tahulah Pak Ngah, kau suruh ambil. Dah ambil saja. Saja-saja. Habis nak buat apa? Tak tahu, ambil lah dulu. Jadi lepas tu dia lupa dia nak kena bayar. Itulah kan. Jadi yang kedua yang paling tinggi dia kata pinjaman sewa beli. Okey. Dan yang ketiga dia kata pinjaman perumahan, dan yang keempat kad kredit. Jadi kalau kita tengok umur, kalau kami tanya pasal belia, jadi belia ni yang membuat mereka bankrupt ialah pinjaman. Kami ingat? Sewa beli ke? Ya, sewa beli. Lupa kereta. Ya, pinjaman sewa beli adalah sebab mengapa belia-belia di Malaysia ini banyak yang bankrupt. Agaknya kenapa? Puan Akmal ni kenapa pula beli kereta boleh bankrupt? Yang pertama, ni saya nak dah boleh tell lah kan? Betul, boleh. Sebab saya pun belia. Ya, saya belia. Jadi kita kata, kenapa seorang belia tu boleh beli kereta terus bankrupt? Mana tak bankrupt? Yang pertama, beli kereta yang tak mampu.
Dia beli kereta bukan ikut keperluan, dia ikut kemahuan. Your capacity to pay and your capability to pay tu memang lain. Okay? Jadi dia dah keluar universiti, Fahmi. Dia keluar universiti ni lah yang paling dekat sekali ni. Kita UiTM lah kan? UiTM insyaAllah. Dia keluar, misalnya dia keluar universiti. Degree first class pula. Degree first class pula, honors. Takkan keluar bagai kita kecil. Still anak kita besar kan? Tapi tengok cerita Korea pula. Cerita Korea? Wah. Jadi dia kata tak boleh lah, tak boleh. Dah lah first class, honors. Jadi tak boleh nak beli kereta kecil. Itu dah satu kesalahan. Lepas tu Fahmi, dia dah beli kereta yang dia tak mampu tadi. Nak ikut keperluan, dia ikutkan kehendak. Dia buat apa dengan kereta tu? Berjoli Bukan, dia bukan joli. Dia dapat je kereta tu Fahmi, dia pergi mana? Dia customize. Dia pergi Brothers. Brothers. Pasang jadi, spoiler. Pandai. So, dia pernah buat je Fahmi. Kawan. Kawan. Fahmi kata dia dapat je kereta tu, dia tukar rim sukan. Rim sukan dia tukar. Dia dah tukar rim sukan. Kalau dah tukar rim sukan, takkan yang tayar tak tukar? Berpusing lagi. Berpusing. Lepas tadi you kata spoiler. Spoiler tu tinggi dah, boleh gantung baju. Musim hujan ni boleh gantung baju tu. And then dalam dia pula dengan color dia, cat dia dalam tu bunyi dia punya what they call that, sound system tu kan. Sebatu lagi orang kata, orang kampung kan sebatu lagi dia belum sampai rumah dah bunyi dah. Ya Allah, si Fahmi dah balik, dia kata sebatu lagi because of the sound. Now all these things yang dia buat tadi, modification tu, adakah akan meningkatkan nilai kereta? Adakah meningkatkan nilai kereta? Tidak. Tidak akan. Tapi dia dah spend so much. Lepas tu dia ambil loan berapa lama? 9 tahun. 9. Kalau 12 dia ambil 12. Dia kalau kereta tu dah jadi, orang kata dah bersih buruk dah. Kan? Tapi dia ambil 9 tahun. Pinjaman tu akan menjadi mahal. Agak-agaknya Fahmi ingat orang muda macam Fahmi ni boleh tak tahan 9 tahun kereta yang sama? Mesti ada kemahuan nak tukar. Dia ada kemahuan nak tukar. Saya ada satu kes. Dia baru pakai, nak dapat 5 tahun lah dia nak pakai. Lepas tu dia ada tak boleh bayar, almost bankrupt. So dia datang pada kami, saya kata, ni you ni tadi nak tukar kereta, you dah pergi jual kereta ni yang besar, dah there's a loss of sale, tak boleh bayar lagi. Dia kata bukan puan, saya kan ada girlfriend baru puan. Girlfriend dia masuk kereta saya, dia dah bau dah girlfriend lama. Jadi pun saya pun nak pening, rasa saya nak keluar tingkap je, baling dia kat tingkap tu kan. Tapi anak muda macam tu lah Fahmi. Jadi dia dah jual kereta tu. Ada juga, jadi itu sebabnya there is a loss of sale. Dia tak tahu yang dia dah jual ada loss of sale, dia kena bayar. Dia kata dia dah jual lah kan, biasalah kan. Tapi there's a loss of sale. Dan loss of sale tadi kalau tidak dibayar until 50,000 ringgit, that's the limit. Dan dia boleh diisytiharkan bankrupt oleh dia bukan bank yang isytihar bankrupt ya, dia mahkamah yang akan isytiharkan bankrupt. Jadi dah lupa soalan yang lain. Terima kasih Puan Akbar. Saya ingat banyak sebenarnya data-data atau trend juga tadi, selain daripada trend bankruptcy yang berlaku di Malaysia dan trend anak muda sebab berbankrupt. Itu pun turut dikongsikan juga. Mungkin kalau boleh Puan Akbar tambah dari segi impak sekarang, impak sebelum pandemik COVID-19 dan juga sekarang kita masih dalam tempoh PKPD. Dan saya minta juga siapa yang berada di restoran ni untuk kita jaga jarak fizikal. Dan seterusnya, daripada kalau kita nak tengok daripada sudut saiz dan pendapatan isi rumah pula macam mana yang ada yang kena muflis ni. Betul kan? Okay. Dia tuan-tuan dan perempuan, kalau muflis ni walaupun rasa macam that's the end of the world, but it's not the end of the world. Okay? Janganlah pergi nak bunuh diri. Dia bunuh diri tu boleh tahan jugalah, dia bunuh orang. Itu yang tak tahan tu. Dia kalau dia nak bunuh diri seorang tak apa, dia pergi ambil sekali keluarga dia pun bunuh diri juga. So kalau tengok during the pandemic, before the MCO, you see that a lot of suicides going on around, which is very sad.
And then the suicide ni pula suicide ada data-data ya, membunuh diri, perceraian, pergaduhan, abuse in the family. Ini kalau you teliti betul-betul, memang ada dia punya masalah dia, mesti ada satu yang dinamakan masalah kewangan. Jadi impactnya sekarang ialah amat kita takutlah apa yang akan terjadi kepada keluarga. Jadi kalau keluarga, kami nasihatkanlah di semasa pandemik ini, agak bagus jikalau kita mempunyai masalah, ada ibu, mungkin bapa yang telah kehilangan kerja. Okay, this is a real story. The bapa hilang kerja ataupun gaji dipotong, okay, dikurangkan. Jadi tapi kita tengok, cuba AKPK ada bekerjasama dengan MAS, bekerjasama dengan Malindo Air and Asia. Pilot sekarang, all the crew dulu gaji 30,000, 40,000, sekarang dah tak ada langsung, ataupun it is cut into maybe 1/3 of it, kan? Jadi tapi kita punya perbelanjaan, walaupun kita diberhentikan kerja, perbelanjaan tak berhenti pula, kan? Electricity kena bayar, water kena bayar, dan semua loan rumah. Saya tak nak cakap loan tadi, takut. Jadi loan rumah, loan kereta, peribadi, yang ada juga yang kod maut pun ada juga. Kod maut itu kan apa? Kod semema. Oh, tak boleh sebut. Dan all this pinjaman peribadi, kadang-kadang ada orang tu pinjaman peribadi banyak sangat. Peribadi banyak. Jadi when you are retrenched, all these loans are there. Dan bila kita dapat pampasan, ada yang dapat pampasan, ada yang tak dapat langsung. Jadi kalau kita dapat pampasan, for example RM60,000, jadi apa yang kita nak buat dulu? So soalannya, kita nak bayar hutang ke, kita nak buat kelangsungan hidup. Kita bawa tak tahu je, bawa lupa. Oh, tak ada hutang, tak perasan ada hutang, ya? Something like that. So or you want to do savings, or you want to nak kelangsungan hidup. So apa yang perlu dilakukan itu bolehlah berbincang dengan AKPK. Nanti kami akan terangkanlah, tengok. Dan apa loan yang kita ada sekarang ini, bolehlah berbincang dengan AKPK. Alright, terima kasih Puan Rahma. Itu kita dapat tahu trend terkini, ataupun macam mana seorang tu boleh jadi muflis, dan juga kita tengok daripada kesan pandemik, sebelum pandemik dan selepas pandemik, which is sekarang lah, kan? Kita tengok bagaimana golongan masyarakat nak survive dengan bila terkena muflis ke, nak elak bermuflis dan sebagainya. Mungkin bila kita cakap pasal muflis ni, dan tadi pun Puan Rahma ada sebut pasal kesan-kesan yang rare sebagai muflis, ada yang nak bunuh diri dan sebagainya. Ini mungkin tidak berlaku, kita punya kes benda ni mungkin tak banyak. Dia banyak, makin bertambah, tapi mungkin tak sebanyak di saya tengok satu drama ni, drama Korea lah. Dan banyak betul dia orang tunjuk kaitan dengan bila kita nak start satu bisnes, lepas tu bisnes tak jadi, muflis, lepas tu dia bunuh diri. Dan kalau kita tengok dari realiti, memang ramai, statistik menunjukkan banyak sangat, lebih ramai daripada antara yang teramai di seluruh dunia kot, di negara Korea. Tapi untuk kita nak elakkan di Malaysia, mungkin Puan Rahma boleh kongsi sikit antara punca utama golongan belia terdedah kepada risiko muflis, dan what's the best way lah untuk kita nak prevent. Lagi macam saya lah, saya ni bila dah habis belajar, kita dah tengok movie startup kan, dah tengok cerita startup, kita pun rasa semangat nak start startup ni. Tapi apa antara nasihat-nasihat awal sebelum saya nak mula startup saya? Contoh. Saya pun actually baru dengar hari itu in my office, ada cerita pasal startup ni. Betul. Nasib, you cakap nasib, dia beritahu saya. Saya pun tak tahu startup. Saya in Korea, but you must understand, yang saya cakap pasal suicide ni, itu dulu kita tak pernah fikir pasal suicide di kalangan orang-orang Islam. Tapi sekarang ni amat mencabar, iaitu pembunuhan diri ini berlaku pada orang Islam. Dan kita nak tanya soalan lah, Abi, mana salahnya? What is your orangnya lah, individu. Yeah, but what have you done to help these people? Itu because this is angkatan belia Islam. Betul. And if the young adults are killing themselves, then one of the questions should be posted to you. Betul. Alright, so
So kita kata punca. So punca, one of the things di AKPK, kalau kita tanya siapa yang mendapat perkhidmatan AKPK, 35% mengatakan mereka mempunyai hutang yang amat tinggi kerana tidak mengetahui tentang pendidikan keuangan, urusan keuangan. Jadi kalau kita cakap pengurusan keuangan ni, Fahmi, ada dua jenis, either dari formal ataupun informal. Jadi formalnya kita mendapat formal ialah yang kita belajar di universiti, di sekolah-sekolah. Okay? Kita belajar AKPK ada modul mengikut life stages. Tak ingat bahasa Melayu life stages. Life stages. Fasa kehidupan. Fasa kehidupan. Fasa kehidupan. Jadi kita ada life stages, orang yang baru masuk universiti, ada modul dia, ada modul orang yang baru masuk kerja, ada modul starting and raising family, orang yang dah berada family, dan juga ada modul retirement. Jadi semua ada kat situ. Dan kami menekankan 3 aspek dalam pendidikan keuangan, iaitu pengurusan aliran tunai, asas meminjam dan juga pengurusan hutang. Jadi baguslah kalau IBIM ni panggil anak-anak muda, kita cerita pasal modul memasuk kerja. Dia kalau modul orang muda ni kalau dia masuk kerja dia, yang pertama dia ambil loan. Itu saya pening dah tu. Okey. Dan secara pendidikan tidak formalnya ialah apa yang belajar, apa yang ada di sekeliling. Apa yang ada, it starts with the family. Ibu bapa. Jadi kalau kita ada sini yang ibu bapa ni, tolong jadi mentor yang baik kepada anak-anak lah. Jangan tuan-tuan dan perempuan bersama aja beli barang ikut kad kredit. Beli barang boleh pakai kad kredit. Kita no problem, no issue. Dan membeli dah dalam pandemik ni kenalah jaga-jaga kan. Jadi kita kena ada what do you call that? Ada mentor. Kita jadi mentor pada anak-anak. Dan juga saya juga kes-kes kami ada juga anak-anak muda macam Fahmi ni, bila dia masa di universiti, mak bapak dia bagi kad kredit. Ya baguslah, kesian kan. Tapi kita tidak, apabila kita memberi dia kad kredit tapi kita tidak memberi dia pendidikan keuangan, kita tak tahu, kita tak beritahu, mungkin bapak-bapak pun tak tahu pun. Mungkin lah. Jadi dia mendapat kad kredit tadi, dia tak tahu yang kad kredit ni ialah satu pinjaman. Dia main-main swat, jadi tak tahu yang dia kena bayar. Dan dia tak tahu kad kredit di Malaysia ialah antara faedah yang paling tinggi sekali, 18%. Ada 24% in UK, in US is about 24%. Kita 18%. 18% setahun. Okay, 1.5% per month. Dia kira alung corporate lah. Dan then you kena bayar. So bila you bayar, ada orang kata nak cerita pasal kad kredit boleh ya? Boleh. Anak muda banyak tak kad kredit kan? Saya tak ada. Boleh pakai. Ada orang kata, puan, saya kan ada kad kredit tertunggak RM10,000. Saya dah bayar 2 tahun dah puan, tak gerak-gerak juga lagi. Jadi kami kena bagi tahulah, yang you bayar tu baru interest. Okay? Dan kad kredit ni kalau you ada jumlah tertunggak, dia bukan 1.5% per month. Okay? Dia 1.5% ataupun ada kiraan sehari. So it's cumulative. Dan kalau you ingat kami ya, kalau you buat, you bagi anggaran je lah. Kalau you ada jumlah tertunggak di kad kredit dan jumlahnya RM10,000 dan you asyik bayar 5%, agak-agaknya berapa tahun nak habis? Lama tu. Yelah, berapa tahun? Dia kata lebih 20 tahun. Berapa? Lebih 20 tahun. 20 tahun. Tak adalah 20 tahun. Tapi kira macam ni lah Fahmi, you baru dapat kad kredit tu kan? Jumlah you kata, ya Allah, RM10,000. Macam dah lupa dah dia spend tadi. Ui, RM10,000 dia kata. Macam mana ni? Siapa nak bayar? Macam mana nak bayar ni? Pergilah, tak apalah, bayarlah 5% dan 5%. And so 5% every month. Tapi dia, you know bila dia habis, masa dia dapat tadi RM10,000 tadi, dia terkejut sampai pregnant. Dia pregnant. Dia dapat pregnant dan dia habis bayar tu bila anak dia masuk darjah 1. Oh. Lama kan? 7 tahun lebih. 7 tahun lebih. Jadi itu kita cakap pasal dia kata pendidikan keuangan. Okay? Dan mengapa kita kata punca-punca yang kedua kita cakap ialah gaya hidup. Itu biasalah. Masa dulu saya nak beli barang di kampung, nak beli barang kena pergi kedai.
Sekarang anak muda pergi kedai tak? Tak. Tak payah. Tak Hari ni payah. pula 12-12. Betul. Saya tak ada masa nak shopping 12-12 dah ada kat sini. So 12-12, so the young adults dia beli everything online. Dan saya tak tahu beli pensel pun boleh online. Aduh, saya pun tak kerti lah nak beli pensel online ni. So it's easy access to credit. That is why itu gaya hidup. Tapi tak boleh juga, dia nak muda. Dia orang, kawan dia ada motor. Walaupun dia tak tahu bawa motor, dia pun nak motor juga. Saya pun heran juga. Teguh juga. Lagi satu, ni social media. Ni saya paling pantang ni social media lah ni. Sibuk. Saya kan memang I only have Facebook in the last 3 years sebab saya pendidikan kewangan, so I have to monitor apa yang apa yang orang cerita sebagainya. Selama ni saya tak suka di Facebook ni. Sebab macam kawan saya dah umur saya dah 60 tahun. Jadi kawan-kawan saya, kami sibuk masak di post, stres. Saya stres. Berkebun bunga berkembang, post dalam Facebook. Oh, stres saya. Yang masak tadi post tak jadi. Tak ni yang jadi. Jadi. Masa tu tak ada yang tak jadi, semua jadi. Jadi pada saya stres. Lepas tu pergi holiday, post lagi kat Facebook. Saya yang stres. Tu saya tak ada Facebook. So it's not. So the young adults kalau dia buat kahwin, saya rasa kalau buka Kak Ani Sharrock ni boleh kot nak buat kahwin ala-ala apa kat sini. Tak tahu lah. Ala taman. Ada pula orang jawab. Ala-ala taman kan boleh buat. Jadi kalau kawan dia kahwin ala-ala taman, takkan you nak buat ala-ala kampung? Tak boleh lah. You pun kena buat juga. Standard tinggi sikit. Standard tinggi kat laut. Dia ni kat Tasik, dia pergi kat laut. So itu hidup gaya kemampuan mereka. It's not wrong. But if you membuat pinjaman, tu dia orang kata pinjaman untuk kahwin ni kan, kita kata buat pinjaman ni biarlah produktif. So dia kata, iyalah puan, perkahwinan kan produktif. Perkahwinan memang produktif, tapi pinjaman perkahwinan tak produktif. You imagine lah Fahmi, you nak kahwin. Kahwin tu berapa hari je? Dah kahwin Fahmi? Belum, sikit je. Oh, sikit je. Ni saya nak cerita lah ni. Okay. Dia nak kahwin. Majlis tu berapa hari? So, paling lama lah Fahmi berapa? Paling 2 lah. Paling 2 hari. Dah lagi lah perempuan. Ada lagi 1 hari lah untuk kawan lah. Tak apalah. You imagine, you buat pinjaman 10 tahun. You punya majlis 3 hari je, 2 hari je. Tapi pinjamannya 10 tahun. Saya ada kes lah Fahmi kan, saya bukan nak cerita lah. Tapi ni kes ni, apa yang saya cerita ni kes semua benar ni, fikir. Ada seorang isteri tu kan, dia ngadu dengan saya. Masa dia nak kahwin dulu, suami dia suruh ambil pinjaman peribadi. So dia kata, ambillah ternama awak sebab perempuan yang gadis ni dia kerja kerajaan. So senang dapat pinjaman peribadi. So dia pun ambil pinjaman peribadi supaya husband dia boleh kahwin dia. So hantaran semua daripada ni kan untuk dia lah, daripada duit pinjaman tadi. Sampai anak 3 Fahmi, suami dia tak pernah bayar duit pinjaman. Jadi perkahwinan tu percuma lah pada yang lelaki. Ini kalau ada orang wanita ni, saya nak cerita lah orang wanita ni. Dah kena marah Fahmi. Wanita ni sebelum kahwin bukan main lagi. Sweet. Yo, apa you matlamat pinjam matlamat you matlamat Korea, sarang Korea, sarang ke. Alah, tak tahu kan saya Korea ni. Tapi dia kan orang perempuan ni sebelum kahwin semua nak ikutkan cakap lelaki ni, tolonglah perempuan ni kan. Tapi banyak kes kami, ada yang belum lagi kahwin, semasa bertunang lagi dah buat pinjaman, beli motosikal, beli rumah untuk suami, untuk bakal suami. Kalau tak jadi kahwin lah kami, nak buat macam mana? Ini kisah benar ni kan? Taubat. Sampailah 10 tahun, sampai perempuan tu pun tak boleh kahwin sebab dia kena bayar ni. Jadi kalau perempuan ni kan, janganlah lembut sangat. Marah dah ni, dah merah muka saya dah marah. Jadi itu ialah ikut kemampuan. Dan yang tadilah saya kata tekanan, kawan-kawan ramai. Masa muda ni memang kawan ramai, dan tua ni kawan itu je lah. Kawan saya dengan kucing-kucing kat rumah je kan, adalah 2-3 kawan. Then of course the young adults, dia gagal membezakan antara keperluan dengan kehendak. Dan banyak kita memang
Dia tak pernah cakap, oh I want this. Dia tak pernah cakap I need this. Dia tak pernah cakap. Dia kata everything that I want. Sama lah macam anak kita juga kan. Dan yang keempat ialah perancangan keuangan. Dia tak ada perancangan. Kalau kita kata anak muda ni, macam kami ni kena fikir pasal retirement, persaraan. Masa saya mengajar persaraan dulu untuk universiti, dia kata, lah Puan Akmal, kami baru masuk universiti dah kena fikir pasal persaraan. Yes, because you never know. Klik-klik mata you dah bersara. Sekarang ni kalau saya nak cerita dekat siapa sini yang bersara, mesti tak cukup duit. When I started calculating how much I need before my retirement, I need about 1.2 million. Oh, aduh. Aduh. Monopoli dia lah. Tak. Duit monopoli. So retirement is not something that is so far ahead, you know. Ni saya belum cerita lagi pasal retirement yang lain lah. Kan ini untuk anak dia. Terima kasih Puan. Banyak sebenarnya antara 5 Puan Akmal kongsikan punca utama golongan belia terdedah berisiko. Tu belum lagi dedah muflis, ni terdedah dulu. Lepas terdedah baru dia jadi muflis kan. Dan juga antara benda yang cara terbaik untuk menangani yang dikongsikan Puan Akmal adalah mengenai pendidikan kewangan. Betapa pentingnya belia anak muda untuk kita nak belajar tentang bagaimana kita nak menguruskan kewangan. Dan itulah macam-macam fasa kehidupan. Lepas habis belajar, baru nak kerja, lepas kahwin dan juga retirement tadi yang dikongsikan. Baik, banyak sebenarnya usaha-usaha AKPK dalam menangani isu ini. Dan kalau boleh Puan Akmal kongsikan kepada kami juga antara success stories kot yang boleh kongsikan. Itu success stories dan mungkin kalau ada masa lah Puan boleh kongsikan failure story satu. Apa penyesalan orang yang datang ke AKPK dan mungkin success rate lah. Kadar mungkin dah banyak-banyak kes tu. Sekarang ni dah berapa banyak yang AKPK berjaya membantu yang ada dalam golongan ni. Terima kasih. Okey, tuan-tuan perempuan AKPK saya kata tadi ialah sebuah agensi di bawah Bank Negara Malaysia. Kami mempunyai 3 jenis perkhidmatan iaitu pendidikan kewangan, kaunseling kewangan dan program perusahaan kredit. So di semasa semasa AKPK ditubuhkan dulu, masa mula-mula dulu Cik Khalil itu ketua jabatan ketua jabatan Pabrak dan Komunikasi Setang Kristen. Dia banyak memberikan pendedahan tentang AKPK. Jadi masa mula dulu orang tak nak dengar pun nama AKPK. Kalau kita bagi pack pun dia sungguh-sungguh je pack tu. Sebab dia kata AKPK ni untuk orang yang masalah. Tapi sekarang everybody dah accept that bukan saja kami menolong orang yang masalah, orang yang tak masalah pun kami tolong juga. Dan bagus orang yang bermasalah tu, dia don't sweep everything under the carpet. Dia datang menemui kami dan ingin menyelesaikan masalah mereka. Okay? So di dalam pendidikan kewangan ni kami ada buat macam-macam ni. Kami ada buat modul, kami ada buat secara webinar ni macam kita buat sekarang. Dulu sebelum pandemik ni bagus pandemik berlaku actually. Hikmah dia antara ni kita boleh belajar tentang webinar. Dulu tak tahu webinar macam mana. Tak tahu yang boleh bercakap dengan orang. Kan sekarang dah tahu boleh bercakap dengan orang. Dan kita ada taklimat awam. Kita ada online, kita ada buat online modul, boleh masuk online dan sebagainya. Dan kebanyakannya online kami adalah percuma. Okay? So ada lagi yang kita buat. Kita ada TV, kita masuk TV, radio, FB, Instagram, Twitter. Saya pun daripada saya asyik cakap je Twitter ni saya tak tahu, ingat aku burung. Twitter, saya tak faham Twitter. Saya memang tak ada Twitter. Dan kita ada macam-macam lagi tentang pendidikan kewangan. Kita boleh beri kepada syarikat, kita boleh beri kepada jabatan-jabatan semua ya. Dan kita ada kaunseling kewangan. Kami pernah datang ke AKPK tapi bukan sekarang lah. Belum lagi. Boleh nanti selepas pandemik ni bawa kawan-kawan ABIM tu datang ke AKPK. Boleh jumpa Cik Khalil, okey. Dia boleh tengok macam mana kami menguruskan tugas kami. Nombor dasar. Nombor dasar, alhamdulillah. So kita kata di AKPK tu ada bilik-bilik kaunseling kewangan. Ada bilik-bilik satu-satu. So you come in to see the counselor kalau tak ada pandemik lah.
Then you come in and see the counsellor, kita duduk bercakap one by one. Orang lain tak payah dengar. This is very sensitive kan. Kadang-kadang saya nak cerita lah, kadang-kadang kita ni kan masuk dia jumpa kaunselor dan nangis. Lah, apa Salim nangis? Dia kata, belum cerita, dia kata dia ada orang pula, dia masuk dia nak counselling, dia kata ni, tuan ni, hutang-hutang saya ni bukan salah saya ni. Semualah, termasuklah Perdana Menteri pun salah juga. Ya sebenarnya dia yang ambil hutang dia kan, dia mana ada salah. Dia buat pinjaman peribadi. Dia buat pinjaman peribadi, dia kata semua. Bank salah, di kerajaan negeri salah, kerajaan tempatan, semua salah. Itu ada juga. Dan ada juga, tapi kes kami yang kalau saya yang jagakan, yang paling sedih ialah apabila suami isteri yang datang dan suami berbincang dengan kaunselor, isteri diam je kan. Dah habis tu selalu, dan saya walau main cases tu saya cakap dengan isteri dia, puan bagaimana puan rasa ini pinjaman ni dan cara pembayaran balik nanti. So dia marah, dia kata kenapa tanya saya? Saya ni pun tak tahu kenapa saya datang kat sini. Takut cashier right pula. Itulah, dia kata saya pun tak tahu kenapa saya datang ni, suami saya sudah datang. Jadi saya pun terpaksalah memberitahu dia, puan, yang sebenar segala pinjaman yang kami beritahu tadi ialah atas nama puan. Atas nama dia tak tahu. Itulah saya dah kata, mana anak-anak dara sini. Dan saya dah kata tadi, yang kahwin tadi, yang jadi isteri yang sayang sangat suami ni, bagi nama orang perempuan ni suami, dia memang baik, memang lembut hati. Nama dia bagi kat suami, dekat bapak dia, kat abang dia, kat uncle dia, semualah bagi. Bagi nama untuk apa? Untuk buat pinjaman. Jadi bila dah macam ni, so dia pun sedih. Kenapa? Dia kata macam mana suami saya boleh ambil pinjaman atas nama saya? Kenapa yang susah sangat? Sekarang ni semua online. Macam mana saya punya IC pun, apa susah sangat IC? Sekarang ni tak payah ambil IC pergi photostat, boleh ambil dengan handphone kan? Handphone. Scan je. Signature, digital signature. You sepuk pasal signature, anak you punya report card dia sign ni. Kan, ini kan suami. Jadi siapa-siapa yang ada isteri tu, siapa-siapa isteri di sini, saya sarankan janganlah terlampau baik bagi nama. Berhati-hati, okey? Sebab nanti masalah dia kalau jadi mantan. Perkahwinan tadi jadi mantan, dan siapa nak bayar? Itu kan saya dah marah dah kan. Okey. Itu kaunseling kewangan. Dan kalau kita tengok, kita ada orang on average PKPK yang ada 7 kad kredit. Dia ada 7 on average lah. Jadi ada yang lama, yang banyak. So ada 7 kad kredit, dia ada 7 kad kredit, ada 1 housing loan, ada 2 personal loan. Jadi kalau ada banyak tu kami, dia dah pening tu, dia dah there is no peace of mind. Dia nak semayang maghrib pun tak boleh sebab ada orang telefon. Dia selalu, so you know the banks, what happen is this, the banks, kalau you banyak yang lama tak bayar tu, dia akan bagi kepada debt collection agency. Jadi debt collection agency ni dia tak kira mana tu, dia tahu masa maghrib tu you ada kat rumah, dia tak tahu yang maghrib tu kita nak solat. So banyaklah orang mengadu dengan saya. So masa tu kita dah pening. Kalau kita dah pening dah banyak-banyak tu, kita kata tak apalah, kami kata macam ni lah puan atau tuan, kita masuk dalam program pengurusan kredit. Itulah servis kami yang ketiga. So dalam program pengurusan kredit ni, kita apa, dan orang tak tahu apa yang AKPK buat program pengurusan kredit. Dia macam ni, kalau kita ada, bagi contoh lah kad kredit yang paling banyak sekali lah kami punya kes. Kalau kita ada 10,000 tadi, 10,000 jumlah tu juga yang kita tak boleh bayar dah sekarang. 5% ialah RM500. Dah banyak dah. 500 je nak bayar kad kredit. Yang lain belum lagi, kereta lagi, rumah lagi, yang all pinjaman peribadi dah pening. So kita akan masukkan dalam program kami, sebab kami anak syarikat bank negara, kami boleh berurusan dengan bank-bank dengan lebih senang. Jadi kami tengok ia punya budget dan kami tengok kemampuan untuk bayar balik. Of course kita mesti ada untuk makan anak dan sebagainya, kita dah potong dah semua. Jadi mungkin dalam sebelah daripada 500 yang you kena bayar tu, mungkin kami hanya tuan-tuan dan perempuan boleh membayar hanya RM150. So adalah lebihan untuk keluarga. So those are the kind of things yang kita ada. So kalau mengikutkan pada, dan saya nak cakap juga, di AKPK bukan saja kami diberi mandat
untuk menolong individu, tapi sekarang kita ada mandat untuk menolong PKS, perusahaan kecil dan sederhana. Jadi kita ada major help desk juga untuk PKS. Jadi boleh datang, boleh tengok website kami dan tengok kalau ada you punya bisnes ni sana startup tadi kan. Ada. Kalau you ada masalah ataupun untuk dapatkan loans dan bagaimana you nak restructure dan sebagainya, bolehlah mendapatkan khidmat nasihat daripada IKPK. Dan di IKPK juga kami bukan saja orang kata nak rehabilitate seseorang tu, bukan hanya rehabilitate loan, tapi kita ada rehabilitate orang dia sekali. Jadi orang dia tu misalnya dia dah masuk dalam program perusahaan kredit, dia nak menjana pendapatan, dan dia sakit dan sebagainya. Kami ada social synergy di mana kami akan sarankan orang berikut pergi belajar. Dia nak reskill, upskill, boleh pergi ke MDEC, boleh pergi ke MARA. Dan kalau dia ada kepala sakit, dia pening, dia rasa mental sikit, boleh pergi MIASA, boleh pergi KKM. Jadi itu dalam social synergy kami. So jadi kami bukan only menstruktur hutang, pinjaman, kami juga memberi struktur orang ni sekali, supaya dia tak, orang kata, tak berbalik-balik pada masalah. Because masalah hutang ni memang sakit kan. Jadi kita kata, you tanya tadi berapakah jumlah tu kan. Setakat September hari itu kita ada 1.12 million orang yang mendapat kaunseling kewangan daripada IKPK. About 30%, almost 30%, iaitu lebih daripada 330,000 orang yang masuk dalam program urusan kredit. Dan kami telah menyelesaikan pinjaman sebanyak 30,000 kes yang berjumlah 1.3 bilion ringgit. Jadi kes-kes, kalau nak cakap pasal kes ni Fahmi, apa besok tak habis. Betul. Tapi kes ni memang kes penganiayaan banyak. Yang suami, yang saya kata tadi, yang paling kita sedih ialah manipulating case. Ya, dia betul. Dia suami menggunakan nama isteri untuk buat pinjaman dan diceraikan. Jadi dan isteri tidak mempunyai pendapatan. Okey. Ada cases yang Along, from Along cases juga ada. In fact, Along pun boleh datang ke IKPK, nama pun dah salah sebut. Along pun datang IKPK. Kami dah tahu dah, kami punya what do you call that, kaunselor ni pandai semua. Dia dah tahu dah itu Along. Macam mana kita tahu dia Along? Sebab dia ada kad kredit, dia ada ambil kad kredit dan dia guna max. Bila dia max, bila Along ni senang, dia ambil daripada kad kredit 5, dia misal 10,000 ada 50,000. Dia bagi pinjaman ke orang. Jadi you tahu lah dia punya interest very high kan. So jangan ambil Along, okay? So marah dah. So dia bila pinjam tu dia kena bayar balik daripada dia kad lah. Jadi dia bagi pinjaman dekat Along tu tak bayar. Jadi dia pun ada masalah daripada kad kredit juga. Jadi kita pun, itu one of the moral hazard of IKPK lah. So ada success story dia banyak. Success story dia, kalau success story kita boleh jemput lain kali, Dek Cik Khalil boleh cerita pasal success story. Kita ada testimoni yang dulu dia boleh tinggal suntuan. Oh, satu kes yang saya selalu terapkan hati tu, it's about terpahat di hati. Terpahat di hati, thank you. Ada seorang lelaki ni, dia dah tua, dah pencen. Jadi dia datang ke IKPK. Masa tu saya kaunselor sekali lah dengan kaunselor. So saya tanya dia, Pakcik ada loan ni, tak payahlah nak bayar kan. Bayar je lah, nanti kami tuliskan sikit untuk Pakcik bayar lah. Sian dia kan. Oh, dia kata tak apa nak, saya masa Pakcik ambil ni, dia kata untuk anak saya, bersama dengan anak. Sekarang anak saya nak ambil loan tak boleh. Jadi inilah saya kena bayar lah, dia kata. So tapi yang menyedihkan Pakcik ni ialah dia seorang yang telah bercerai. Cerai dia pun susah, sedih juga. Kalau saya nak cerita, Fahmi nak cerita sedih. Dia bercerai tu sebab dia pergi kerja one day, dia balik tengok isteri dia dengan orang lain. Jadi dia kena cerai. Dia ada 6 orang anak. Jadi kan, bila saya tanya Pakcik, surat ni Pakcik saya nak hantar kat mana, surat restructuring? Oh, dia kata dia diam, dia termenung. Setakat ni masa tu bulan puasa, saya ingat lagi.
di bulan puasa, bolehlah nak hantar dekat rumah anak pakcik ni, sekarang ni pakcik duduk sini. Lepas dan saya kata lepas raya nanti pakcik duduk tempat lain, pakcik nak ke mana? Saya ingat dia punya rumah anak dia. Lepas dia pun diam, dia pun keluar air mata sedih. Tak tahulah nak, dia kata. Saya kata kenapa anak dia tak nak jaga dia? Saya kata selama ni pakcik duduk mana? Dia kata pakcik duduk masjid. Duduk masjid mana? Dia kata situlah tak ada orang jaga. Dan dia kata so saya kata tapi pakcik ada penjen ni. So kami dah restructure, pakcik bayar sikit saja. Jadi ada duit. Itulah pakcik ingat pakcik nak pergilah duduk kat Penang. Dia kata masa tu, dia kata orang Penang ni baik-baik. Dia cakap pakcik sewalah bilik. Saya kata tak payahlah duduk masjid dan sebagainya. Jadi bila saya bagi ceramah, saya selalu tanya anak-anak muda sekarang kan, at least di pakcik dia ada pension, ada anak 6 orang, anak-anak semua tak boleh jaga dia. So that's why I kata you kena jaga. Saya kata you kena think about retirement very early. So sekarang ni anak dia tak nak jaga dia, luckily dia ada pension. Tapi what if it happens to you? You jangan mengharapkan zaman-zaman sekarang banyak anak tanggang bandar apa saya pun tak faham lah kan. They are not going to take care of you. Okay? You kerja ni dalam retirement. Kita kerja 20 tahun. 30, lepas tu hidup lama sangat. Hidup lepas besaran 30 tahun. Sekarang ni average orang hidup berapa? 78. Orang perempuan hidup lama pula lagi. Ni suara dah tinggi ni, saya marah ni. Lepas tu tak nak jaga. Semua ada isteri yang perempuan yang mengharap, tak tahu puan saya pasal kewangan ni semua saya serah kepada suami. Ya Allah, kalau suami tu dah tak ada macam mana? Kalau tak ada hidup atau meninggal lah. So banyak lagi lah kes-kes yang memberikan kesedaran kepada kaunselor dan juga kami share dengan apabila kami memberi ceramah-ceramah. Terima kasih Puan Ma. Saya pun terbuka mata dan minda nak start fikir pasal retirement plan. Ada juga fikir sebelum ni, tapi macam tadi lah Puan Ma cakap kan, kita muda lagi, tak pernah fikir masa panjang. Tapi bila dengar Puan Ma cerita pasal kes tadi, yelah, anak muda kita sebagai belia ni kena start fikir. Mungkin tak fikir 100% kan, kita start slow-slow. Dan terima kasih Puan Ma kongsikan success story dan juga success stories yang fikir-fikir pernah handle dan sebagainya. Mungkin tadi Puan Akmal ada cakap pasal bila nak declare mufti seorang tu ialah mahkamah, kan? Tapi mungkin Puan Akmal boleh kongsikan kepada kami perkara-perkara penting yang kita kena tahu sebelum kita declare bankrupt. Adakah contoh saya ada startup kan, saya tengok dekat akaun startup tu asyik kosong, job tak masuk-masuk. Adakah saya perlu declare saya bankrupt? Ke macam mana? Mungkin Puan Akmal boleh kongsikan. Bankrupt apabila anda diisytiharkan bankrupt oleh mahkamah. Now, how is it that you are going to be declared bankrupt by the court? Sebab you ada buat pinjaman-pinjaman yang tidak dibayar, yang tidak berbayar sudah beberapa bulan. Ada juga ada orang cakap, Puan, saya ada hutang dengan bank, saya dah lama tak bayar, padahal muka bank. Saya pun tak tahu nak cakap macam mana. Rasa nak tapar je dia, rasa nak balik kat laut pun boleh juga. Pandang muka bank tak dapat duit. Dia kata pandang muka bank tak dapat duit. Ini anak muda lah ni. Saya malah nak cerita. So okay, so saya kata, kalau you ada satu bank, hutang you dah dulu hutang you dah jadi RM30,000. You tahu kalau hutang you in fact kalau RM3,000 pun kita punya kes, kita dah RM3,000, you tak bayar dalam 7 tahun, it can become, you be surprised, it can become to about RM50,000 because of the compounding interest. Orang tak faham pasal compounding interest. Jadi kalau you ada bank A, you ada RM30,000, bank B ada RM60,000, bank C ada RM70,000 dan bank D misalnya ada lagi RM100,000, then in one bank, okay, nak declarekan bankrupt, you tidak membuat pembayaran hutang yang berjumlah RM50,000 dah lama misalnya.
Kadang-kadang orang dah tak bayar 1 tahun, 5 tahun tak juga kena declare bankrupt. It depends on the bank. So kalau satu bank tu dah declare you, dah masukkan nama you dekat court untuk declare bankruptcy, then all the banks yang ada nama you akan masukkan sekali. Jadi itu yang dia yang you dah kena declare bankrupt. Tapi di EKBK, selagi you tidak declare the label tu tak diketuk sebagai bankrupt, you masih boleh ditolong di EKBK, boleh datang ke EKBK untuk menstrukturkan pinjaman. Tapi so yang tu yang pertama. So you must understand, pinjaman tu tuan-tuan dan puan-puan, satu orang lelaki lah. Dia kan pinjaman Impian besar. Impian besar. Impian besar. Tak apa, it's okay. It's good to have your matlamat, tapi mesti ada cara-caranya. What if? You must have plan B. Ada Arnold Schwarzenegger kata there is no such thing as plan B. You have to do it. Dia kata you have to do it. So kalau kita bisa buat bisnes tak jadi, tapi masa pandemik ni kita dah banyak cakap move on lah, kan? Move on. You have to bite the bullet and move on and do what you have to do. Ada saya baca pilot hari tu dia buat ni, dia buat basuh kereta, okey lah. Ada satu satu keluarga, saya baru baca pasal ni. Keluarga ni perempuan lah, dia dah whole family. Dia duduk dekat kampung, saya tak pernah dengar kampung dia Fahmi. Nama Jemuah ada. Di Negeri Sembilan. You dengan I memang tak tahu. Jemuah tak tahu lah saya. Tapi dekat kampung tu dia buat pizza. Saya ingatkan orang KL je makan pizza. Kampung dekat Negeri Sembilan tu pun buat makan pizza juga. Tengok YouTube cara nak buat. Tapi very nice saya tengok. Tak, herannya orang kampung makan pizza. Saya ingat orang KL dia makan pizza. So anyway, this lady buat pizza. So move on kalau tak ada kan. And then orang muda. Ni orang muda nak buat bisnes. Ni tak payah. You don't have brick and mortar. You tak payah sewa office. Dia sewa office ni Rumah dia. Rumah tak apa. Tak, dia punya sofa ni imported. So belum apa lagi dia punya pemikiran tu, it must be the best. I must look the best. It doesn't have to be that way. Saya ada satu orang dulu, ada seorang anak muda datang dengan saya interview. Nak cerita saya ni pasal orang anak muda ni. Dia kata dengan saya, dia pandai, CGPA very full, diploma. Very enterprising student. Saya kata, baguslah you ni, why don't you do your degree? You know apa dia jawab dengan saya, Fahmi? Bill Gates pun tak payah pergi universiti. Saya Mark rasa Zuckerberg pun drop out. Itulah saya rasa tak tahulah. Tak tahu apa nak rasa lah. Oh, ya ke? Ya, okay. Tapi that's 1 in a million. Yes. Of course you can be the 1 in a million. 1 in a trillion sebab dia pun trillionaire. Itulah, dia trillionaire kan. So, saya tak tahu nak jawab soalan tu. Zaman bagi je kat dia. Okay, so, I have no mercy. So, kita punya kita cakap pasal time muflis tadi, itu sebab antara you must be able to move on. You must be able to consult your family and friends. So sebab bila kita dah muflis, ada benda-benda yang kita tak boleh buat, yang memang betul. Kalau nak pergi luar negeri tak boleh. Tapi kalau you dengan EKBK boleh pergi luar negeri, Cik Kalian boleh pergi luar negeri. Ya, boleh pergi. Ada orang kata masuk EKBK tak boleh keluar negeri. Siapa kata? So ada pula orang cakap dengan saya, alah puan, tak payah hutang ni, yang tak boleh luar negeri, dia kata. Saya kata keluar apa dia kata kita tak boleh keluar negeri, dia kata. So saya kata keluar negara. Saya kata meninggal tak boleh meninggalkan negara. Saya kata ya memang kalau kita berhutang boleh lagi meninggalkan, boleh pergilah, tak boleh pergi luar negara tapi boleh meninggalkan dunia. So kalau dah meninggal dunia susah sikit lah hutang saya kan. Saya malas nak cerita. Kalau tak catat lagi dah susah. Itulah saya pun malas nak cerita. Bila saya kata ya tidak boleh meninggalkan negara tapi Tuan boleh meninggal dunia, saya cakap. Sentak kena. Itulah degil. Orang cakap degil. So ada had perjalanan tak boleh buat ni. Dan you tak boleh kerja, ada certain places you tak boleh kerja. Of course you cannot work with a bank. Of course you cannot be a director of a company because it involves integrity. So those are the things that you can do. Cannot do. Alright, terima kasih Puan Akmal. Kita pun dah sampai ke hujung-hujung, tapi belum habis lagi hujung-hujung rancangan.
sekarang ni kita akan terus ke kita terus ke sesi soal jawab. Ada saya dah terima 3 soalan daripada online. Dan mungkin saya kongsikan 2 dulu. Lepas tu nanti yang ketiga sedang dengan rumusan lah, insyaAllah. Ni soalan daripada anak muda juga, daripada Encik Ahmad. Dia kata, apa nasihat terbaik untuk anak muda menyimpan atau melabur untuk kesenangan jangka masa panjang? Sebab sekarang ni banyak anak muda gairah bila dapat duit kali pertama dan nak seronok jangka masa pendek. Itu soalan pertama. Satu-satu dulu. Yelah, satu-satu saya bagi 2 dulu. Okey. Lepas tu kita jawab terus. Dan yang kedua, mungkin apakah ni pandangan lah berkenaan dengan yang keluarkan duit KWSP. Ini sama juga soalan investment. Dia keluar duit KWSP, lepas tu dia nak melabur beli saham ataupun emas ataupun ASD. Pandangan 2 soalan tadi. Boleh tak pertama? Melabur jangka masa panjang. Okay. So saya pergi soalan yang kedua tadi lah, because this is a very favourite question. So kalau sekarang ni saya nak marah pun tak boleh, sebab ada orang yang memang hilang pekerjaan, memang dia punya dipotong gaji, yang mengambil ICNA for example. Ya, tapi kita nasihat fikir lah, bila kita mengambil ICNA tu, kita ambil yang mana perlu. Jangan kalau dia kata maksimum 10,000, ambil 10,000. So imagine husband and wife, kalau dia dua-dua diberhentikan kerja, dia mengambil ICNA, at the end of the 6 months, dia ada 120,000, okay? So it's a lot of money. So kami nasihatkan buat perancangan betul-betul dan baru ambil mana yang perlu saja, okay? Because itu you're already having an opportunity loss in terms of your retirement nanti, okay? Kalau tak perlu jangan ambil. So anak-anak muda ni memang dia gairah dengan kalau dia dapat duit. Daripada mana duit tu kita belum tahu lagi. Tapi dia dapat duit tu dia nak buat apa? Ya. Dia nak menyimpan ke dia nak buat pelaburan. So memang bagus pelaburan ni. Saya memang sarankan sebab pelaburan ni dia will take care of your inflation. Kalau you simpan duit 10,000 bawah bantal pun dia tak grow. Silap-silap tikus yang makan, kan? Jadi anak-anak makan, anak-anak. Jadi kalau kita simpan di dalam bank, kalau simpan dalam bank, it's not pelaburan. Simpanan dalam bank ialah simpanan. It's not pelaburan. It just covers your inflation rate. Okay? You buat pelaburan seperti di ASB. Okay? You buat dalam saham, you beli saham. You beli property, you beli tanah dan sebagainya. Even the young adults always ask me about cryptocurrency. So whatever you want to do, blockchain dan sebagainya. Tapi yang paling besar, you mesti ada ilmu pelaburan. Jadi you kena mencari ilmu pelaburan yang bayar. Kalau tak bayar, you kena buat lah. And then you kena cari penasihat, bukan punah sihat. So kena cari penasihat dia. So, kalau kita nak beli saham, mungkin saya bekerja dengan pihak saham lebih 20 tahun beli saham ni, kan. Saya selalu bagi nasihat ke anak-anak muda ni, beli saham. Ada orang tu beli saham tu dia beli, lepas tu harga saham naik 20 sen, happy, boleh buat party. Lepas tu harga saham turun 20 sen, koma terus. So dia tak boleh, dia risk profile you different. Orang macam tu kena beli amanah saham, unit trust. Okay? Dalam unit trust pun you nak tengok. Hari itu masa pandemik tu, I ask my son to invest his money in a unit trust. Sebab dia pun ini baru lagi, kan, baru start kerja. So I said, the unit trust pun you kena tahu. Dalam unit trust ada banyak jenis-jenis unit trust. You orang muda, you nak ambil tak unit trust yang ada dividen je? Tak payahlah, you muda lagi. You ambil yang growth. Okay, yang adalah excitement sikit dalam dunia ni, ada value in your principal and also some dividend. That's one thing. The price appreciation is more important to you than the dividend. People like me, I will probably dalam cara I will look for more dividend, that sort of thing. So boleh beli tapi kena ada ilmu, itu saya cakap. Okay. So itu pertanyaan soalan yang pertama. Yang kedua sebenarnya lebih kurang je. Okay. Yang pelaburan. Pelaburan. So pelaburan, okay, dia kalau ambil duit tadi, kan, dia kata dia kalau dia siapa yang keluar ambil duit nak pelabur, kan, tidak.
Ni bayangkan dapat first gaji. First nak buat gaji. apa? Nak berapa ke tak? First gaji. First gaji sekarang berapa ribu je? Betul lah 2,000 contoh. Tak 2,500 lah saya rasa. About 3,000. So dalam AKPK kita ada carta dia. Berapa persen bagi untuk makan, berapa persen sewa, berapa persen untuk nak buat nak pergi clubbing apa kan. Aduh, tak tahan. And then tapi sebelum tu mesti ada simpanan. Jadi masa muda ni simpanan tu mungkin dalam setahun baru you boleh buat investment. Tapi yang pada anak muda ni, kalau investment yang pertama pergilah masuk dalam ISP ataupun dalam unit trust. Jadi ada orang tanya dulu, kalau dia ada dapat duit ni, pasal dia keluar daripada KWSP ya, tadi dia sebut KWSP ya. Now KWSP dia bagi dividen misalnya berapa ya, 4-5 lah, okey, 5%. Jadi duit yang kita keluar tadi, kita mesti taruh dalam investment yang boleh memberi lebih dari pulangan daripada KWSP. So any investment, any duit yang you ambil tadi keluar, mesti memberikan pulangan yang lebih daripada money yang you simpan tadi. That's very important. Satu, yang paling utama, you kena cari ilmu. Jawab dah. Terima kasih banyak. Harap Encik Ahmad ni dapatlah jawapan ataupun penerangan yang diberikan oleh Tuan Kumar tadi. Jadi seterusnya ada juga soalan ni, soalan masa alung ni. Soalan masa alung. Dia kita bayang soalan macam ni lah, dia dah terdesak sangat. Daripada tadi kalau Puan Kumar ada kongsikan untuk apa, itu sebelum jumpa alung. Ini kalau dia dah jumpa, dah buat pinjaman sekalipun, mungkinkah AKPK boleh bantu juga desain ni, ataupun ada agensi lain yang boleh bantu sebab dia dah terjerumus ke dalam tu. Sila. Itulah kita kata nak pinjam dengan siapa-siapa boleh. Kat maklong, pak long boleh. Tapi kata jangan alung je. Tegil lah diorang kan. Tapi tak apa. Tapi sebelum tu kan saya nak beritahu lah, ada juga kadang-kadang your intelligence doesn't show in your behaviour. You know, kami ada satu kes tu, dia ni buat PhD. Kalau buat PhD ni dia pandai lah kan? Betul, patutnya pandai kan? Tapi dia buat apa? Dia pergi pinjam kat alung. So your intelligence does not transcend to your behaviour. Itu pening tak tu? Jadi kalau yang dah masuk, memang AKPK boleh tolong struktur dan semua pinjaman tidak termasuk alung. Jadi tapi dengan jasa baik Cik Khalil, kami dapat bekerjasama dengan beberapa pihak seperti PPIM dengan MCA dan sebagainya untuk menyelesaikan sesiapa yang mempunyai pinjaman beralung. Tapi dan juga jikalau siapa yang bertanya tadi, dia ada pinjaman yang pinjaman dengan formal, dengan bank, dan boleh datang ke AKPK, kami strukturkan pinjaman tadi supaya pembayaran balik kepada bank adalah rendah dan lebihan daripada pinjaman tadi, pembayaran tadi, dia bolehlah selesaikan alung. Terima kasih Puan-Puan, saya harap soalan tu terjawab. Ada agensi seperti PPIM yang boleh membantu kalau terjerumus dalam masalah ini. Dan mungkin ini soalan online yang terakhir sebelum kita pergi ke rumusan. Soalan ni berbunyi, dia mohon pandangan Puan Akmal, kita sebagai orang awam, kalau boleh kita nak mendidik anak-anak kecil di sekolah tentang perniagaan kewangan dalam keluarga ataupun komuniti, itu pandangan Puan Akmal. Ya, terima kasih. Memang anak-anak ni, AKPK kami merasakan anak-anak ini ialah the agent of change. Yes. I always believe that children are the agent of change. Saya nak bagi contoh sikit. Semasa saya pergi melawat sebelum pandemik ni lah, saya melawat zoo di Australia bersama anak saya, dan kami tengok ada banyak budak-budak kecil-kecil lah. So the children tengah tengok seal tu kan, dia taklah seal budak. Seal tu kan siap tepuk, jadi budak-budak pun tepuk. So the lesson they're trying to teach them, the seal tu, kalau you bagi balloon dia tak nak. Dia tak nak balloon. Tapi kalau you tiup bubble, dia happy. So the lesson to the children is that when you have a party, you don't have balloons, because the balloons will be thrown in the sea, all the animals will die. So you must have bubbles. So you can have a lot of bubbles. So nanti budak-budak lepas
I can hear the children singing, bubbles not balloons, bubbles not balloons. So children are the agent of change. Jadi di AKPK kami bekerjasama dengan Bank Negara Malaysia, Security Commission, PIDM, MOHE, PNB dan juga KWSP. Kami ada jaringan keuangan ataupun Financial Education Network yang membuat landscape ataupun blueprint. It's a financial education blueprint untuk seluruh rakyat Malaysia termasuk anak-anak. Jadi kita sebagai ibu bapa, kena bagi contoh kepada anak-anak kecil yang macam ni. Jadi kita ada banyak cara kita nak buat dia simpanan. Yang pertama, kita kena buat simpanan. Di luar negara, kita ada banyak, dia ajar anak-anak sini, dia buat tabung. Jadi misalnya ada 3 tabung ya. Satu tabung dia simpan untuk beli magazine. Budak suka baca magazine. Yang kedua dia kata beli tabung untuk toys. Dan ada satu tabung dia mesti ada tabung dia untuk sedekah. Charity. Jadi anak-anak see the concept of charity is given to the children at a very young age. So anak-anak tadi setiap kali dia dapat duit dia akan masukkan. Mungkin ini lebih tak apalah. Magazine dia nak cepat dia lebihkan ini. Tapi dia masuk tiga-tiga dia masuk untuk patung dia dan untuk charity. So you must teach the children. Ada banyak cara yang kita boleh mengajar. Boleh tengok dalam website kami juga. Terima kasih banyak Puan Akmal. Seperti saya cakap tadi tu soalan terakhir sesi soal awak. Dan mungkin sebagai penutup Puan Akmal, sebabkan kita punya tajuk pun kaitan dengan bankruptcy apa langkah kehidupan baru suaranya kan. Mungkin Puan Akmal ada nasihat kepada anak muda rumah belia yang mungkin baru je lepas fikir-fikir dapat nasihat ataupun baru je lepas kena declare dengan mahkamah sebagai mufti sebagainya, nasihat untuk memulakan hidup baru. Dan macam mana nak move on tu yang penting tadi, macam mana nak move on, macam mana nak start. Dan mungkin Puan Akmal boleh terus mengambil kesimpulan dalam pesan. Okay, terima kasih. Saya rasa dah banyak tips yang kami dah berikan. Ada banyak lagi yang sebenarnya yang boleh dilihat dalam website kami. Sesiapa yang di antara sana anak-anak muda yang saya dah bagi percentage, ada juga yang 20 tahun dan telah jadi bankrupt. Now this is not the end of the world. I keep telling you, this is not the end of the world. Now how do you move on? So yang pertama kita kata motivasi. Okay, you must cari benda yang positif, jangan cari benda yang negatif. Cari your mentor, find that spark of your life back. Okay, you must do it yourself. Then in that sense you kena muhasabah diri. There is a reason for everything happens because of a reason. So you don't know which so you kena cari spiritually you have to find. It doesn't matter whether you're Islam ke tak, bukan Islam, you must find that spiritual thingy. Okay, then kena berubahlah, no frills lifestyle. So sederhana saja. Okay, so kata prudent doesn't mean kena quote. Prudence means you live within your means. Ukur baju di badan sendiri. Okay, dan kita kata kalau ada bil tu dia sebab yang you masuk mufti tu sebab bil tak terbayar. Dia sekarang bayar bil tu, bayar pada tempatnya, pada disiplin bayar. Disiplin, have a strong discipline to make payment. Yang seterusnya kita kata tabiat menabung. Dalam pandemik ni baru kita orang rakyat Malaysia sedar dia tak ada tabungan, especially tabungan kecemasan. They don't have. So kita walaupun sikit, kalau RM1 sehari kami, dalam setahun kita ada berapa ringgit? Kalau kita masuk RM1 satu hari, dalam setahun kita ada berapa ringgit? Kita ada RM365 or RM60. Siapa nak bagi you? It's only $1 a day. Okay? Or you can put in $5. Ada orang tak boleh nampak duit warna hijau. Jumpa yang warna hijau dia hilang akal. Terus masuk takut. So it's okay, masuk. Ada orang tak boleh dapat RM20. Dapat RM20. Saya tak boleh chilling. Tak boleh chilling. Tak apa, it's okay as long as ada simpanan. Make it a tabiat. Dan you ada mesti, once you dah declare, then you must have perancangan keuangan. What is it you want to do? Mana pendapatan? Apa perbelanjaan? You must have that budgeting incentive. Dan kalau boleh kita ada insurance. Anak muda, you kata alah puan kami muda tak payah insurance. Hey, sakit boleh dengan pada siapa-siapa saja. Okay?
So you must have insurance yang berpatutan. Jangan terlebih-lebih insurans pula. So must have. Tadi dan kita kalau orang muda ni dia jarang buat, tapi kita mesti sentiasa bersyukur dan teruskan masa depan. Jangan lupa, saya nak beri pesan pada anak-anak muda sekarang ni, jangan lupa berikan kepada ibu bapa. Jangan lupa ibu bapa telah yang memberikan ini doa, yang beri rahmat adalah Allah, tapi bagi kat ibu bapa ialah dengan doa ibu bapa. Dan kami juga, siapa yang masih mempunyai hutang, pergilah berjumpa bank. Dan kalau tidak boleh diselesaikan dengan bank, pergilah ke EKPK, iaitu sahabat kewangan anda. Jadi saya nak sebagai conclusion ni, saya nak kata bahasa Inggerisnya pada saya ialah management of your money, mismanagement of your money. It is costly, and it does not only affect your family, but it also affect your soul. Okay, itu yang jadi main jiwa juga. Jadi dalam masa pandemik ni, kita ambillah pengajaran daripada masa pandemik ini. Ada orang kata, banyak orang kata, in every crisis there is an opportunity. So take that opportunity. Dan kalau like I said tadi, saya ulang balik, kalau ada masalah atau inginkan tentang pengurusan kewangan, datanglah ke EKPK. Boleh tak? Sekarang ni susah nak datanglah sebab pandemik. Tapi boleh melawati website kami, iaitu ekpk.org.my. Boleh pergi ke social media kami, EKPK Official, dan can go FB dan sebagainya. Boleh pergi telefon kami 26167766. Okay, telefon saya not encourage to come to the office. Dan boleh mendapatkan pendidikan atau pelajaran tentang pengurusan kewangan kami di dalam Power, website kami power.ekpk.org.my. Okey, baik, terima kasih kepada Puan Akmal Binti Yaakob yang juga merupakan Ketua Jabatan Pendidikan Kewangan, Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit EKPK Malaysia. Jadi sebelum saya tutup majlis kita, saya ingin terima kasih. Saya mewakili ABIM Selangor yang mengucapkan terima kasih kepada YB Ustaz Zawi bin Muhammad Murni atas kerjasama yang diberikan oleh Pejabat Exco Haiwan Pengguna Kerajaan di Selangor atas penganjuran forum kita pada hari ini. Forum kita, Forum Pengguna Arif Selangkah ke Hadapan. Apa itu Arif? Arif A, asas kepemimpinan hidup. R, rezeki yang suci dan bersih. I, inisiatif kesedaran pengguna. Dan F, fahaman tentang hak pengguna, kempen kesedaran dan membuat pilihan. Dan terima kasih juga pada yang bersama kita dalam siaran langsung ini di page ABIM Selangor dan juga page YB Zawi ini. Teruskan support ataupun memberi sokongan kepada page ABIM Selangor, terutama dalam segi pengguna ini di sosial media ABIM Selangor, Facebook ABIM Selangor Rasmi, Twitter dan juga Instagram @ABIM Selangor. Jadi sebelum saya tutup majlis, kita ada sedikit penyampaian cermata kepada panel kita pada hari ini. Saya menjemput YDP ABIM Selangor, Bapak Ahmad Syukri, untuk memberikan sumbangan, memberikan penyampaian saja.